ramai yang layak berada di dalam kabinet tetapi tidak berada di dalam kabinet. Kalau kita buat baik pun, kalau kita tak manage persepsi dengan baik, maka orang nampak kita sebagai buruk. Kita bekerjasama untuk menjatuhkan UMNO dan Najib, dan itu satu pencapaian yang bersejarah. Apa yang kami lepaskan sebagai pembangkang, apa yang kami lepaskan adalah hak kami untuk tumbangkan kerajaan dalam parlimen. Bagaimana YB melihat keadaan politik semasa selepas pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri baharu ini? Bagi saya ada perkembangan yang baik yang mana kita lihat tidak lama selepas itu beliau ada memanggil ataupun menjemput pimpinan Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng dan juga Muhammad Sabu untuk bertemu dengan beliau, dan perbincangan tersebut menjadi rangka kepada apa yang akhirnya dipanggil memorandum di antara kerajaan dan Kerajaan Persekutuan dan juga dengan Pakatan Harapan. Pada masa yang sama kita juga maklum ya, dari segi mungkin rakyat sedikit kecewa dari segi pelantikan kabinet. Saya yakin ya, walaupun kami berlainan pihak, saya yakin dari 114 ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri, ramai yang layak berada di dalam kabinet tetapi tidak berada di dalam kabinet. Dan ramai malah ya, kerajaan yang dianggap sebagai kerajaan gagal sebelum ini, menteri-menterinya kebanyakannya masih lagi berada di sana ya. Ini yang dipanggil apa, keluarga 69. Jadi sebab itu tentulah rakyat sedikit kecewa sebab kita menaruh harapan walaupun ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, tetapi kita mahu kerajaan yang mampu untuk mengemudi negara melalui krisis yang kita alami pada hari ini. Jadi apa-apa pun ya, bagi kita sebagai Pakatan Harapan, bagi keadilan, kita akan menumpukan usaha kita untuk memastikan kerajaan ini dapat accountable ataupun bertanggungjawab di parlimen. Sebab itu bagi kita usaha memorandum ini usaha baik kita untuk perkasakan parlimen dan sebagainya. Di peringkat keadilan kita juga ada buat sedikit rombakan jurucakap parlimen dalam portfolio-portfolio tertentu untuk membantu tugas kita menjalankan tugas sebagai pembangkang yang efektif di parlimen. Jadi itu fokus kita. Kita berharap memorandum ini akan bertahan, bermakna sekurang-kurangnya sehingga ke hujung tahun depan tidak ada pilihan raya, dan negara dapat menumpukan usaha untuk melaksanakan agenda reformasi yang kita minta dan juga untuk melihat keadaan ekonomi yang lebih baik untuk rakyat. Dengan pertukaran Perdana Menteri, Kerajaan dan Pakatan Harapan telah memeterai Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik pada 13 September lepas. Benarkah dakwaan mengatakan perjanjian ini hanya menguntungkan kerajaan? Secara ringkas, saya tidak setuju dengan kenyataan itu juga sebab apa yang kami lepaskan sebagai pembangkang, apa yang kami lepaskan adalah hak kami untuk tumbangkan kerajaan dalam parlimen. Dan kami rasa ini adalah hasrat rakyat juga, di mana rakyat tidak mahu tengok ataupun menyaksikan satu lagi penggolakan dalam arena politik, terutamanya dalam keadaan pandemik yang serius. So saya rasa itu saja yang kami lepaskan dalam MOU itu. Tetapi apa yang kami dapat ataupun apa yang kami dijanjikan itu saya rasa adalah sangat-sangat penting, seperti institutional reform, dan saya rasa yang paling penting untuk saya adalah kerajaan janji untuk melaksanakan automatic registration untuk pengundi melebihi had umur 18. Saya rasa itu adalah sangat penting sebab selama ni kita selalu menghadapi masalah pendaftaran pengundi.
Yang kedua adalah undang-undang anti lompat parti. Saya rasa sekiranya dalam penggal ini kita tidak dapat laksanakan undang-undang ini, maka pada pilihan raya akan datang tu akan pembangkang yang akan menghadapi masalah besar. Sebab penyokong-penyokong tradisi kita akan merasa hampa apabila tak ada undang-undang anti lompat parti ini, dan mereka rasa bila saya undi kamu, lepas tu kalau wakil rakyat lompat parti, tumbang juga kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Saya rasa maka saya rasa undang-undang sebegini sangat-sangat penting untuk membangkang menghadapi pilihan raya akan datang. Pelantikan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri dikritik ramai, terutama daripada blok pembangkang yang menyifatkan kerajaan baharu hanya kerajaan kitar semula. Apa pendapat YB? Kita dah ada Perdana Menteri, kita ada Menteri Pertahanan, kita ada Menteri Kesihatan. Kenapa kita perlu ada majlis ini? Kan? Tetapi ia perlu untuk nak bagi jawatan kepada Tan Sri Muhyiddin. Kenapa? Sebab untuk memastikan bersatu parti PPBM ini kekal bersama dengan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi bagi saya ini satu perkara yang sangat menyedihkan dan sangat tidak kenalah, dan saya fikir ia sangat personal di mata ramai rakyat selepas kegagalan. Dulu pun yang jadi tular ialah gelaran kerajaan gagal. Jadi tentulah orang sangat-sangat marah bila pelantikan Tan Sri Muhyiddin. PH berkesempatan memerintah selama 22 bulan sebelum tumbang dan digantikan dengan Kerajaan Perikatan Nasional atau PN. Apa yang dipelajari oleh pucuk pimpinan PKR daripada peristiwa berkenaan? Bagi saya ada dua perkara juga yang kami dapat mempelajarilah dari pengalaman 22 bulan itu. Yang pertama, saya rasa pengurusan persepsi. Sebab politik adalah mengenai pengurusan persepsi. So kalau kita buat baik pun, kalau kita tak manage persepsi dengan baik, maka orang nampak kita sebagai buruk. So saya rasa dari segi pengurusan persepsi kami boleh kira gagal lah. Ambil contoh seperti ICERT. Saya ingat kebanyakan negara Islam sudah pun sign ICERT, Rome Statute. Tetapi negara kita lebih belum bersaing lagi, dia sudah jadi satu isu hangat. Dan bila sudah sign, dia jadi satu isu identity. Oh, ini akan menghakis hak orang Melayu ataupun hak istana. Saya rasa itu semua benda yang tidak betul, tetapi tidak diperbetulkan ataupun tidak diperjelaskan dengan baik sebelum kita buat keputusan untuk menandatangani. Saya rasa itu satu tindakan yang agak tergesa-gesa lah. Dan itu pertama. Yang kedua, saya rasa kerajaan masa itu pun tidak gunakan mekanisme penerangan dengan baik. Ialah kerajaan ada tak ada jasa pun, ada Jabatan Penerangan, RTM, media-media arus berdana, tetapi kami tak nampak kerajaan pada masa itu ada gunakan media-media itu dengan baik, sehingga persepsi diputar belit. Persepsi terhadap kerajaan diputar belitkan oleh orang-orang yang ada interest lah, dan susah untuk kita tukar balik. Dan saya bagi contoh, pada masa itu kawasan saya banyak feodal. Pada masa itu memang Menteri Kewangan adalah Guan Eng, DAP. Tetapi feodal sudah pun dikeluarkan daripada Kementerian Kewangan dan masuk ke dalam Kementerian Ekonomi. Tapi ialah musuh politik kita nak mainkan isu api-apikan sentimen. Dia kata, tengok itulah sekarang sudah tukar menteri Cina, dia tak jaga feodal. Tapi padahal menteri yang jaga feodal adalah Menteri Melayu. Tapi kita gagal untuk terangkan benda itu dengan baik, dan maklumat tidak sampai ke peringkat akar umbi. So saya rasa itu adalah kegagalan kita dari segi pengurusan persepsi.
adakah PKR bersedia untuk kembali bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada PRU15? Saya fikir susahlah. Kita dah beri peluang pada beliau dan selepas apa yang kita alami waktu 22 bulan, dia sebenarnya trend yang konsisten. Kita kena ingat yang mula buat lompat parti pada waktu itu. Kita jangan salahkan Azmin dan sebagainya yang mula pada waktu itu adalah bersatu di bawah pimpinan Tun Mahathir. Kalau kita ingat beberapa lah, Mustafa Muhammad, Hamzah Zainuddin, Majid Tanah, Mas Mayati dan sebagainya lompat parti. Ronald Kiandi ialah ketika era PH di bawah pimpinan Tun. Kedua ialah macam dibuat tak lama selepas Muafakat Nasional dibentuk. Kemudian dibuat pula Kongres Maruah Melayu yang di belakangnya pun watak-watak yang sama, katanya untuk cuba mengendurkan kesan daripada Muafakat Nasional tu. Tapi benda itu bagi kita tak perlu membakar sentimen kaum dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya usaha yang kita boleh nampak dengan jelas untuk menggagalkan rancangan menyerahkan kuasa kepada Datuk Seri Anwar. Ya, jadi itu yang kita boleh baca. Jadi bagi saya ini satu benda yang kita lalui, pengalaman yang pahit. kita bekerjasama untuk menjatuhkan UMNO dan Najib, dan itu satu pencapaian yang bersejarah yang kali pertama UMNO tumbang. Apa yang akan dilakukan PKR untuk kembali memenangi hati rakyat dalam PRU15 nanti? Saya rasa keadilan adalah satu parti yang berbilang kaum. Ini antara tarikan kepada pengundi, sebab pengundi kita tidak monolitik, dia lebih multiracial dalam masyarakat Malaysia lah. Saya rasa itu adalah satu tarikan, dan saya setuju juga bahawa dari segi pemilihan calon kita kena lebih berhati-hati dan kena memastikan calon ini dia menggambarkan latar belakang yang berbeza-beza lah dari semua lapisan masyarakat. Dan saya rasa yang paling penting adalah kualiti calon, sebab seperti yang dikatakan tadi, sekarang orang dia tak partisan sangat. Mungkin dulu dia ada parti itu, kita tak kisahlah parti itu letak siapa sebagai calon, saya akan sokong ni. Tapi pengundi seperti itu saya rasa makin kurang, dan pengundi terutamanya pengundi muda, dia akan lebih melihat dari segi presentasi dia dan calon dari segi kualiti calon. So cara you bertutur, cara you berinteraksi dengan pengundi, saya rasa itu lebih penting. Maka kualiti calon adalah sangat-sangat penting. Dan dari segi parti, saya rasa polisi parti kita belum tested lagi lah. Walaupun sebelum ni 22 bulan sebagai kerajaan, tetapi keadilan tidak dapat dia bukan tidak dapat melaksanakan polisi keadilan secara keseluruhan. So saya rasa yang agenda politik, agenda ekonomi parti kita adalah saya rasa masih baik dan boleh membantu negara kita untuk pulih dari pandemik. Itulah yang kami boleh tawarkan.